Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 4 ingin membentangkan isu rasuah yang aktif dalam kalangan masyarakat Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Fatin Alwani binti Tajul Urus bernombor metrik 121088, Muhammad Aiman Akmal bin Azmi 120881, Husna Afifah binti Kamarudin 120884, Muhammad bin Fid bin Muhammad Ayub 120919, Wan Muhammad Taufik Adli bin Wan Jamali 120920 dan Nur Afika binti Rosli 123247. Latar belakang kajian. Perlakuan rasuah dalam erti kata memberikan sesuatu kepada orang yang berkuasa dengan harapan untuk mendapat keistimewaan sebagai balasan. Sudah lama isu rasuah ini wujud dalam sejarah manusia. Isu rasuah terutama bagi negara yang sedang membangun seperti Malaysia adalah satu isu yang cukup emosional. Objektif kajian yang pertama adalah memahami konsep sebenar rasuah di Malaysia. Yang kedua, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi rasuah di Malaysia. Yang ketiga, meninjau kesan-kesan rasuah yang mempengaruhi ekonomi negara. Dan yang terakhir adalah mengetahui cadangan yang dilakukan oleh semua pihak bagi menangani isu rasuah di Malaysia. Sorotan literatur. Menurut dari sudut Islam, larangan mengamalkan amalan rasuah ada dinyatakan melalui dalil Al-Quran iaitu Surah Al-Baqarah ayat 188. Adalah antara dalil daripada Al-Quran yang menyatakan perintah Allah dalam perkara berkaitan amalan rasuah. Yang bermaksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang ini di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan janganlah pula kamu menghulakan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia yang berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Surah Al-Baqarah ayat 1-8. Dalil daripada Al-Quran ini menjelaskan bahawa larangan dalam Islam tentang amalan rasuah. Larangan dan pengharaman rasuah ini diulang beberapa kali dalam Al-Quran dan hadis kerana amalan ini sememangnya merosakkan keadilan sosial dan keseksama ekonomi. Oleh yang demikian, kita sebagai rakyat hendaklah membantu dalam menangani isu rasuah ini supaya sesebuah negara dan bangsa sentiasa dalam keadaan aman dan makmur daripada amalan rasuah itu. Bentuk kajian. Kajian ini berbentuk deskriptif iaitu dengan menggunakan kaedah soal selidik untuk mendapatkan maklumat yang lebih jelas, terperinci dan tepat. Kaedah deskriptif ialah salah satu daripada kaedah kualitatif yang digunakan dalam penyelidikan yang mempunyai objektif untuk menilai beberapa ciri populasi atau keadaan tertentu. Kajian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan, mengetahui dan mengenal pasti pengetahuan rakyat di Malaysia. Kaedah analisis data. Kaedah pengumpulan data yang digunakan ialah soal selidik melalui Google Form bagi melaksanakan kajian terhadap masyarakat Malaysia berkenaan dengan isu rasuah yang aktif dalam kalangan masyarakat Malaysia, khususnya bagi mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Bahagian A, latar belakang responden mengenai umur dan jantina, manakala bahagian B terdapat 8 soalan utama yang perlu dijawab, iaitu 6 objektif dan 2 subjektif. Lokasi dan responden kajian. Tempat yang dipilih bagi melakukan kajian ialah Malaysia. Disebabkan pandemik COVID-19, kajian dilakukan melalui atas talian dan dijalankan dengan teliti dan teratur. Kami menggunakan platform Google Form untuk mendapatkan maklumat yang lebih banyak dan kami menyebarkan melalui media sosial seperti WhatsApp, TikTok, Instagram dan Facebook. Responden yang kami dapat sangat membantu untuk menyiapkan tugasan. Berdasarkan kajian ini, kumpulan kami melipuhkan penglibatan semua golongan dari pelbagai peringkat umur bermula 18 tahun hingga 60 tahun ke atas, tanpa mengira pangkat, bangsa dan agama untuk mengetahui pandangan mereka terhadap kajian yang dilakukan oleh kami tentang gejala rasuah. Kajian ini juga memfokuskan tentang konsep, impak dan faktor pengaruh isu rasuah yang aktif dalam kalangan masyarakat Malaysia. Seterusnya, analisis dapatan kajian yang dapat kami kumpulkan adalah konsep rasuah, faktor-faktor yang mempengaruhi rasuah dan kesan rasuah. Pertama, konsep rasuah. Rasuah merupakan penerimaan atau pemberian sesuatu sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu atau pihak kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Dalam kata lain, rasuah merupakan apa yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang atau sesuatu pihak untuk menjadikan undang-undang itu berpihak kepadanya atau mengikut segala kehendaknya. Suapan rasuah terdiri daripada beberapa bentuk seperti wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah, diskaun dan sebagainya. Menurut SPRM, terdapat 4 kesalahan utama rasuah di Malaysia iaitu meminta atau menerima rasuah, menawar atau memberi rasuah, membuat tuntutan palsu dan menyalahgunakan jawatan atau kedudukan. Rasuah juga meliputi penggelapan wang dan nepotisme selain salah guna kuasa seperti penyogokkan, pemerasan, campur tangan dan penipuan. Penyebab gejala rasuah antara kurangnya pendidikan agama dan moral. Semua agama di dunia menyerukan hal yang sama, iaitu tentang kebaikan dan larangan menyakiti.
Pendidikan agama dan moral adalah panduan kami saat kami berjalan melalui hutan belantara kehidupan. Namun, orang-orang tanpa keyakinan yang kuat rentan terhadap dunia hedosis yang hanya peduli pada aspek material. Sangat mudah bagi mereka untuk mengejar kekayaan dan mudah untuk mewujudkan fatamorgana mereka melalui pertobatan. Satu lagi sebab yang perlu diberi perhatian ialah ketulusan sistem pentadbiran kerajaan kita. Masyarakat melihat rasuah berleluasa kerana tidak mempunyai sistem yang telus terutama dalam tender, kontrak dan projek lain sehingga menyebabkan ramai penjawat awam mengeksploitasi kelemahan ini untuk membayar rasuah. Lagipun ketiadaan sistem pengawasan yang berkesan seperti melepaskan batuk di tangga. Kesan rasuah terhadap ekonomi negara. Gejala rasuah yang berterusan berisiko tinggi melandaikan kelok pertumbuhan ekonomi dengan lebih cepat. Rasuah mengganggu pertumbuhan dan operasi sesebuah perniagaan. Besar rasuah ke atas perniagaan sebahagian besarnya bergantung kepada saiz sesebuah syarikat. Syarikat-syarikat yang bersaiz besar lebih dilindungi dalam persekitaran yang terdedah kepada rasuah. Terdapat beberapa kajian terdahulu yang telah dilaksanakan dan menunjukkan keberhasilannya. Kajian daripada Mendes dan Sepulveda 2006 telah menunjukkan kesinambungan yang berlaku secara serentak di antara kadar pertumbuhan ekonomi dan rasuah. Hasil daripada kajian tersebut menunjukkan rasuah ini berkadar songsang dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, rasuah mempunyai kesan kadar purata yang sedikit pada kadar pertumbuhan KDNK per kapita. Hal ini membuktikan bahawa rasuah tidak menyumbang kepada pembangunan negara, malah menjatuhkan kemampanan ekonomi negara. Seterusnya, melemahkan makroekonomi negara. Menurut kajian Fahim Al-Marhudi 2000, rasuah merupakan salah satu penyebab kepada kelemahan dalam makroekonomi. Sebagai contoh, menyebabkan kelembapan dalam pertumbuhan ekonomi dan kekurangan pelaburan. Bahkan kadar rasuah yang tinggi menyumbang kepada peningkatan kadar inflasi. Kesan yang paling ketara daripada gejala rasuah adalah seperti melumpuhkan fungsi perjalanan atau kelancaran sesuatu organisasi. Hal ini kerana sukar untuk mengagak tindakan seseorang atau hasil daripada sesuatu rancangan untuk masa depan apabila kegiatan rasuah wujud. Kemajuan sesebuah negara berpaut pada kepintaran dan kepakaran sesuatu pengurusan. Kegiatan rasuah juga akan menggoyahkan kepercayaan orang awam terhadap kepintaran negara. Akhir sekali kesimpulan, secara rumusnya rasuah ialah penyakit sosial yang boleh mencemarkan imej sesebuah negara dan rakyatnya. Implikasinya, rasuah memberi kesan negatif kepada pertumbuhan ekonomi terutamanya di negara membangun. Hal ini jelas menunjukkan pengaruh rasuah secara tidak langsung akan membantukan pertumbuhan ekonomi negara. Dengan itu, terdapat beberapa cadangan untuk mengatasi gejala rasuah ini. Yang pertama adalah kerajaan hendaklah memainkan peranan yang penting dengan menguatkuasakan undang-undang seperti mengenakan hukuman denda kepada orang yang terlibat dalam kegiatan rasuah ini. Selain itu, kerajaan atau pihak sekolah hendaklah memberikan pendedahan awal tentang bahayanya gejala rasuah kepada pelajar sejak dari bangku persekolahan lagi. Akhir sekali, masyarakat juga patut mengadakan kempen tangani rasuah supaya dapat memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai kesan negatif gejala rasuah ini kepada mereka. Ini merupakan lampiran bagi kajian yang kami lakukan.